kita akan mengikuti satu wawancara secara virtual dan kita sudah pun bersedia untuk sama-sama mengetahui sidang bincang daya tahan sumber manusia 2022 yang akan kita kongsikan bersama penonton kita, bersama tetamu undangan kita ketika ini yang sudah pun bersedia, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Haji Bukhari, iaitu penolong pengurus projek yang sudah pun bersama kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Tuan, apa kabarnya ni? Alhamdulillah, sihat di pagi hari ini. Syukur. Baik, Alhamdulillah, jom untuk pertemuan kita pada pagi ini Tuan ya. Kita berbincang sedikit mengenai sidang bincang daya tahan sumber manusia 2022. Jadi terlebih dahulu mungkin dapat dijelaskan apa sebenarnya acara sidang kemuncak yang adakah akan diadakan ataupun sudah diadakan. Silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mewakili ahli jawatan kuasa inisiat tahun 2022 ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada PRT bagi wawancara secara dalam maya atau virtual di pagi hari ini. InsyaAllah sidang ini pada Mei ini kita menjangkakan pada bulan Mei 2000. Ini juga sebagai sidang daya tahan sumber manusia atau lebih dikenali sebagai Initiate Human Capital Summit tahun 2022. Tarikh acara bagi acara ini insya-Allah pada 19 Mei 2022 pada hari Khamis tuan. Dan sedikit huraian barangkali mengambil kesempatan ini juga. Ianya adalah satu platform di mana kami menggabungkan HR practitioners ataupun barangkali sesiapa yang memegang jawatan human resource officers dan sebagainya lah dapat berkumpul dalam acara ini dan bersidang dalam apa jua hal yang berkaitan dengan human resource dan insya-Allah juga ianya akan dihostkan dan diberikan oleh dua buah kesempatan, iaitu daripada perspektifan yang diketuai oleh pengurus bersama ini, iaitu Yang Berhormat Awang Iswan bin Ahmad dan juga daripada Peminda Sindiran Berhad selaku Alhamdulillah juga ini diadakan di mana tahun lepas mengambil tempat di Dewan Auditorium Darussalam Rise dan selain daripada itu sidang kemuncak ini juga dijangka akan dan menguraikan di dalam konteks-konteks serta implikasi kedaya tahanan dalam sebuah organisasi atau syarikat-syarikat di mana dalam sidang ini kadang ada forum-forum kami kenali juga sebagai learning best practices daripada pakar-pakar industri yang kami jemput khusus untuk forum-forum ini. Jadi di sini Tuan, di manakah sidang ini akan mengambil tempat dan juga siapakah sasaran peserta yang akan mengikuti acara ini? Ada sedikit yaitu di Yayasan Sultan Haji Hassanal. Lazimnya tahun lepas sasaran peserta yang bakal mengikuti sidang ini ialah terdiri daripada peserta-peserta di dalam industri sumber-sumber manusia dan mereka yang berminat di dalam bidang HR resource khususnya mempunyai latar belakang HR seperti pegawai-pegawai dan eksekutif dalam corporate atau syarikat-syarikat yang baru bermula seperti startups, SMEs dan MSMEs. Dan juga tidak dilupakan juga pada pelajar-pelajar yang mempunyai ataupun ada dalam bidang HR dan pengurusan, ahli-ahli akademik dan juga kaki tangan bimbingan kerjaya dalam serta konsultan-konsultan insya-Allah. Baik Tuan, difahamkan sidang ini bukanlah julung-julung kalinya diadakan, namun juga pernah diadakan. Mungkin dapat dijelaskan daripada pihak Tuan sendiri perbezaan sidang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lepas. Okey, terima kasih. Salah satu perbezaan pada tahun ini dari segi keramaian itu insya-Allah
pada tahun lepas juga alhamdulillah di mana kami berjaya menjual tiket-tiket ini sold out dalam 100 peserta lah. Selain daripada itu, tema juga membawa kelainan pada tahun ini untuk membina kedayaan dalam budaya atau di dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Building a Resilient Work Culture. Pada tahun ini juga dijangka 2 forum bakal diadakan, iaitu Work Culture Forum, iaitu sebelah pagi, di sebelah petang pula akan membincangkan tentang Resilient Work Forum. Barangkali sedikit saya mengambil kesempatan juga di sini ialah salah satu perbincangan dan semasa sidang ini diadakan ialah bagaimanakah barangkali sebuah organisasi beroperasi dan mengadaptasi semasa khususnya pandemik COVID-19 pada masa ini di mana para pegawai HR ataupun yang memegang jawatan HR juga memainkan peranan penting untuk mengemukakan strategi yang berdaya tahan untuk memastikan syarikat atau organisasi sesebuah itu berjalan dengan lancar dan sebaiknya lah. Barangkali di sini yang dapat dipahamkan dari segi scheduling para pekerja dan dari segi work duration bis durang dan sebagainya lah. Dan selain pada itu, tahun ini juga ada sedikit kelainan juga. Alhamdulillah, pihak kami akan bekerja sama juga dengan pihak-pihak iaitu daripada Human Resource Society HRS dan juga Young Professional Network iaitu selaku forum moderator nanti insya-Allah. Dan selain daripada itu juga mengambil kesempatan ini juga di mana pada tahun ini kita akan mengadakan iaitu exhibition booth bagi yang dijemput nanti. Ia juga dikenali exhibition booth ini dikenali sebagai pavilion partners pavilion, di mana partners ini yang membawa arti iaitu professional associates, regulators and technology, networks and education serta resources and services lah. Di mana kami akan men-shortlist lah di mana para organisasi yang akan diberi opportunity untuk exhibit masa sidang itu nantilah insya-Allah. Jadi di sini Tuan, apakah jangkaan yang bakal diperolehi oleh peserta-peserta di dalam acara ini nanti? Okey, alhamdulillah sidang ini bertujuan juga dan bermatlamat untuk memanfaatkan pembangunan modal insan di Brunei untuk mempromosikan juga mengenai amanah HR terbaik dikenali sebagai apakah best practices oleh para pakar-pakar industri dalam HR inilah yang boleh pelajari semasa sidang itulah. Dan selain daripada itu juga para peserta nanti alhamdulillah mereka akan yang hadir ini akan berpeluang untuk menumbuhkan rangkaian dengan pengamal HR atau juga dikenali sebagai networking sessions di mana bisdurang ini dapat bertukar pendapat dari bermacam industri dalam sidang tersebut nanti insya-Allah. Jadi di sini Tuan bagaimanakah pula mengenai dengan prosedur ataupun langkah-langkah SOP COVID-19 semasa sidang kemuncak ini akan diadakan? Selaku bagi event organizer juga memang langkah-langkah berjaga-jaga untuk COVID-19 ini memang dia diwajibkan semasa sidang kemuncak tersebut, di mana ia akan menekankan pematuhan kepada saranan Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dalam pengawalan COVID-19. Seperti yang saya dapat uraikan di sini ialah para peserta hendaklah mempunyai kod Buru Health berwarna hijau, sekurang-kurangnya melengkapkan 2 dos vaksin dan mempunyai keputusan ujian pantas antigen ART yang negatif. Di mana juga nanti kami juga akan menyediakan hotline number kami juga bagi peserta yang mendaftar itu kalau boleh para peserta ni akan mengambil screenshot dorang punya antigen ART yang negatif itulah untuk dihantar kepada kami punya hotline number nanti.
Pada insyaAllah kami akan tetaklur lagi pada keadaan semasa sebelum menjalankan sidang pemuntah tersebutlah. Baik, alhamdulillah itu antara pengongsian kita mengenai sidang bincang daya tahan sumber manusia Initiate Human Capital Summit 2022. Manakala Tuan, bagaimana pula para peserta untuk mendaftar mengikuti akan acara ini? Terima kasih. Bagi peserta yang berminat, sama ada dari peserta secara individual maupun dari agensi-agensi kerajaan dan juga pihak swasta, BIS kita bolehlah melayani kami punya laman sesawang atau website di initiate.hcs.com, iaitu ejaannya initiathcs.com/registration. Semua maklumat akan tertera di sana lah. Dan juga untuk mengambil kesempatan ini juga setelah pendaftaran selesai nanti para peserta juga akan diberikan info pack beberapa minggu sebelum acara berlangsung bagi kemudahan para peserta nanti, insya-Allah. Itu di antara penjelasan yang diberikan dari sidang bincang daya tahan sumber manusia 2022, dan akhirnya apakah antara saranan dan juga harapan Tuan dengan acara yang akan berlangsung ini? Okey, sungguh pun pada tahun ini tahun kedua, barangkali sasaran saya selaku wakil saranan ataupun hasrat barangkali insya-Allah mudahan di Brunei ini, khususnya di Brunei, dapat menubuhkan lagi secara skala yang besar dari segi bidang human resource-nya, di mana kita ni akan dapat mengumpulkan dari industri tempatan kita ni yang local experts dalam bidang HR ini untuk share dia punya insights, apakah best practice yang digunakan pakai di dalam sebuah organisasi yang di dalam sebuah organisation satulah, di mana best practices ini sekarang juga boleh digunakan pakai lagi kepada seperti bisnes yang bermula dan sebagainya lah, terutama semasa pandemik COVID-19 ini lah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga bersama dengan narasumber kita membincangkan sedikit mengenai sidang bincang daya tahan sumber manusia 2022 bersama dengan iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Haji Buhari, penolong pengurus projek. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan dan Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.